Jobs ataupun Steve Paul Jobs dilahirkan pada tahun 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Joan Scribble ataupun Joan Simpson merupakan ibu kepada Steve Jobs dan bapanya Abdul Fattah John Jandali pula merupakan graduan daripada Universiti Wisconsin. Ibunya bekerja sebagai terapi percakapan dan bapanya sebagai profesor sains politik di Syria. Selepas beberapa tahun Steve Jobs dijadikan anak angkat, mereka telah berkahwin dan telah mendapat seorang anak perempuan yang bernama Mona Simpson. Beliau mengetahui mengenai keluarga kandungnya ketika berusia 27 tahun. Dia merupakan anak angkat kepada Clara dan Paul Jobs. Clara dan Paul Jobs tinggal di Mountain View, California, Silicon Valley. Clara bekerja sebagai accountant manakala Paul Jobs bekerja sebagai penjaga pantai veteran dan Mercedes. Paul Jobs telah mengajak Steve Jobs untuk bekerja di garaj milik keluarganya. Di garaj itu, mereka telah membuka dan juga memasang kembali kompartmen barangan-barangan elektrik yang ada di dalam rumah. Ketika bersekolah di Homestead High School pada tahun 1970, beliau telah diperkenalkan kepada Steve Wozniak melalui rakan Wozniak. Permulaan kerjaya Steve Jobs. Steve Jobs bermula bekerja sebagai juru teknik di syarikat Atari, iaitu syarikat permainan video paling popular. Dan pada tahun 1974, Jobs dan Wozniak memulakan perniagaan membina kotak biru yang menggunakan panggilan jarak panjang secara percuma. Dan Jobs kembali bekerja setelah pulang dari mengembara dan ditugasi mencipta papan militer permainan Breakout. Sini pula. Pada tahun 1976, Jobs berusia 21 tahun. Beliau memulakan syarikat pemasaran komputer bersama bosnya, iaitu syarikat Apple. Pada tahun 1980, Jobs telah menjadi jutawan kerana syarikat Apple telah didaftarkan secara awam. Pada tahun 1983, Jobs telah memikat John Sculley untuk menjawat ketua eksekutif di syarikat Apple. Seterusnya, Jobs telah memperkenalkan Apple Macintosh. Tetapi pekerja Apple zaman itu tidak yakin dengan Jobs yang mengurus syarikat tersebut. Pada akhir 1984, terjadi kemusuhan dalam hubungan Jobs dan ketua eksekutif Apple, iaitu John Sculley. Seterusnya, pada tahun 1985, terjadi perubatan kuasa. Jobs telah disingkirkan oleh Sculley dari Apple Company. Habis ya? Pada tahun 1985, Steve Jobs telah dipecat daripada syarikat yang diasaskannya, iaitu syarikat Apple. Namun minatnya tentang komputer tidak berhenti di situ saja. Beliau telah mengasaskan satu syarikat baru yang diberi nama NXT. Steve Jobs telah mengeluarkan satu komputer baru yang diberi nama NextCube. Dan NextCube ini satu-satunya komputer yang menggunakan grafik paling tertinggi. Steve Jobs juga merupakan seorang usahawan yang berjaya kerana beliau mempunyai banyak saham sehingga beliau mampu membeli syarikat Pixar. Dengan menggunakan teknologi daripada NextCube tadi, beliau telah bekerjasama dengan Disney untuk menghasilkan filem yang menggunakan animasi sepenuhnya. Animasi tersebut ialah Toy Story. Toy Story ini sangat mengagumkan sebab sehingga kan kita nak beli dia punya permainan. Okey, kita kembali kepada cerita selepas Steve Jobs dikeluarkan daripada syarikat Apple. Syarikat Apple ketika itu telah jatuh teruk pasarannya. Hal ini kerana ketika Steve Jobs di dalam syarikat, beliau hanya sempat untuk menghasilkan OS 7.5. Selepas dikeluarkan daripada syarikat, tiada siapa lagi yang mampu untuk menaik taraf OS tersebut. Jadi perkembangan OS tersebut berhenti setakat itu saja. Dalam masa yang sama juga Windows yang diasas oleh Bill Gates, pasarannya sangat tinggi. Microsoft telah mengeluarkan Windows 95. CEO Apple ketika itu telah membuat keputusan untuk memberhentikan pengeluaran OS 7.5 ini dan membeli OS baru daripada syarikat luar yang bernama BIOS. Namun usahanya itu gagal, tidak mampu lagi untuk menggugat kestabilan pasaran
Microsoft ketika itu. Pada tahun 1995, Gil Amelio telah dilantik sebagai CEO syarikat Apple baru dan beliau bertanggungjawab untuk memulihkan kembali pasaran Apple dan membuat keputusan untuk membeli NXT. Secara tidak langsung, Steve Jobs telah diserap kembali ke dalam syarikat Apple. Selepas Steve Jobs kembali ke dalam syarikat Apple dan dilantik sebagai CEO, beliau telah menggabungkan OS 7.5 dengan teknologi NXT dan menghasilkan OS 8 dan kemudian OS 9 dan sehingga kini OS 10. Pasaran Apple telah kembali pulih dengan sumbangan Steve Jobs dan dengan idea-idenya, dan sumbangan beliau dalam syarikat Apple ini telah memberi satu inovasi dalam dunia teknologi. Steve Jobs mati pada 5 Oktober 2011 ketika berusia 56 tahun. Beliau disahkan meninggal dunia akibat mengalami masalah pernafasan disebabkan oleh kanser pankreas. Beliau telah mengalami kanser pankreas sejak tahun 2004. Sebelum menjalani pembedahan pertama, beliau telah mendapatkan rawatan alternatif seperti rawatan akupunktur dan rawatan psikik. Kemudian beliau membuat keputusan untuk menjalani pembedahan pertama selepas rawatan alternatif tersebut tidak mendatangkan kesan yang positif. Steve Jobs kelihatan sihat sehingga tahun 2009. Kemudian kesihatan beliau semakin merosot. Beliau telah berjaya menjalani pemindahan hati di tenis walaupun telah ramai pesakit yang menunggu untuk menjalani pemindahan hati tersebut. Pakar perubatan tidak menyangka bahawa Steve Jobs mampu hidup selama 5 tahun selepas menjalani pembedahan pertama pada tahun 2004. Kemudian dia membuat keputusan untuk meletakkan jawatan pada 24 Ogos 2011 disebabkan beliau tidak lagi mampu untuk meneruskan kerjaya beliau sebagai ketua pegawai eksekutif Apple. Komputer telah berubah setelah Jobs dan Steve Wozniak mendapati Apple Computer populer pada tahun 1976. Selepas setahun, mereka memperkenalkan Apple II yang merupakan pasaran komputer yang pertama. Seterusnya ialah iMac. iMac diperkenalkan pada tahun 1998. Kelihatan berarah ke masa depan dan menjadi mesin pertama yang tiada flop disk, manakala memperkenalkan slot CD-ROM. Seterusnya ialah iPod. Apple telah memperkenalkan sebuah laptop yang murah dan lebih mesra kepada pengguna. iPod diperkenalkan pada tahun 1999. iPod ini bersertakan dengan teknologi Wi-Fi. iTunes diperkenalkan oleh syarikat pada tahun 2001. iTunes membolehkan pengguna bermain dan menyusun muzik dan video digital. Syarikat Apple telah menjalankan user store iTunes secara online pada 2003. Seterusnya ialah iPhone. iPhone diperkenalkan pada tahun 2007. Selepas iPhone itu dikeluarkan, iPhone ini boleh digunakan untuk mempunyai aplikasi melalui web dan mempunyai package yang mudah menjimatkan masa. Setiap tahun, syarikat Apple akan mengeluarkan versi iPhone yang terbaru, seperti yang sekarang punya ialah iPhone 5. Seterusnya ialah iPad. Steve Jobs sangat yakin akan mengeluarkan sejenis alatan seperti tablet komputer yang boleh menonton film dan bermain permainan. Sekian, terima kasih.